So motor ni dari segi seat dia bersambung. Dekat situ dia memang retain naked bike looks tu lah. Dekat MT25 tu kan dia asing kan. Which is patutnya itu memang bukan karakter motor naked. Motor naked biasanya macam ni. Dia punya saddle ni, dia punya seat ni dia bersambung sekali dengan pillion. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Aris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dalam video sebelum ni aku cakap motor kat belakang aku ni dia macam lebih layak lah untuk guna nama MT, iaitu Master of Torque, berbanding dengan abang dia iaitu MT25 kan. Sebenarnya untuk menentukan benda ni dia bukan hanya lihat pada contohnya kelajuan, mana lebih laju, mana lebih pick up, bukan. Apa yang lebih penting adalah sebenarnya karakter dia, karakter motor tu. Apa feel riding dia punya riding position pun mempengaruhi. Jadi untuk video kali ni aku nak share dengan korang walk around motor ni yang aku rasa dia memang kira macam king lah untuk city riding bagi kelas 150cc, iaitu ini dia, Yamaha MT-15 terbaik. Okey, seperti biasa, first kali kita cerita pasal enjin dia dulu. Okey, enjin ni adalah liquid cool, 4 stroke, single overhead cam, 4 valve dan dia 155cc. Enjin dia, configuration dia boleh kata square. Kira bore dia 58 dan stroke dia 58.7 mm. Yang mana dia menghasilkan 19 horsepower dekat 10,000 rpm dan juga 14.7 Nm of torque pada 8,500 rpm. Enjin ni yang special dia ada VVA. Power dia boleh kata linear, atas ada, bawah pun ada. Ada certain enjin tu bawah saja ada, lepas tu top dia mungkin hilang kan. Macam motor ni disebabkan VVA dia tu dia ada bawah dan juga atas. Dan motor ni kalau tak silap aku dari segi ECU dia dah tweak, dia targeting untuk high torque output. Dia tak sama dengan R15 walaupun enjin yang boleh kata sama. Dan enjin ni 6 speed lah. Ada assist and slipper clutch. Itu yang best tu. Itu yang membezakan dia dengan MT25. Sebab kalau korang tengok aku review MT25 tu, korang boleh tengok kat atas ni ada. Aku ada masalah dengan buat hard downshifting lah. Sebab tayar belakang dia senang lock kan. Macam motor ni tak. Motor ni kalau layan corner, kau nak downshift agresif tak ada masalah langsung. Smooth lah. Dan juga dia punya clutch feel pun macam ringan lah, ringan kalau compare dengan MT25, agak effortless kat situ. So bagi aku dari segi enjin memang not bad, sebab dalam kelas dia aku rasa antara yang paling powerful lah, 150cc kan. And then sekarang kita tengok suspension pula. Suspension dia yang colour gold ni, fork depan ni USD fork, memang ok, dan dia ada 130mm travel. Untuk belakang dia yang warna kuning tu, monoshock. Tapi depan dengan belakang ni memang tak boleh adjust apa-apa lah. Preload pun tak boleh. Ok, seterusnya kita tengok brake. So ni brake disc dia agak besar juga ni. Ok jugalah. Untuk motor ni brake dia tak ada ABS, tapi depan dengan belakang brake disc. Depan pakai 2 port, 282mm rotor disc. Kemudian belakang Nissin single port. Brake dia ok jugalah. And then kalau kita tengok tayar dia, depan dengan belakang ni sebenarnya memang exactly sama dengan R25. Sebab depan pakai 110, belakang 140. So tu yang dapat efek macam motor ni agak besar sikit lah kalau compare dengan kompetitor yang selalunya 150 kan, ataupun predecessor dia kan, contohnya macam FZ kan. Dia motor ni nampak lebih besar dan rasa pun dia lebih besar lah. Ok, sekarang kita tengok chassis pula. Chassis dia ni dia macam data box lah. Data box, tapi aku tak sure material dia apa. Cuma belakang dia ni dia pakai swing arm alloy. Kira kita boleh nampak dia punya sportiness tu kan. Frame pun dah pakai delta box, swing arm pun alloy. Mantap. And then berat motor ni adalah 133 kg. Itu dah termasuk semualah. Maksudnya berat basah dia lah tu. Kapasiti tangki minyak dia adalah 10 liter. 10 liter untuk motor ni aku rasa okey lah. Lagipun dia agak jimat juga minyak.
Okay, now sebelum aku cerita pasal dia punya riding position, aku nak cerita pasal design dulu. Bagi aku motor ni memang authentic MT looks. Dia memang ada authentic MT looks. Kalau kita tengok lampu depan dia ni, dia macam ada mata kan, kiri kanan. Kemudian ada lampu projektor kat tengah ni. Yang kira macam sekarang ni dah jadi macam the common language of MT series lah. Ada lampu macam ni, kemudian ada projector lamp kat tengah. Projector lamp ni memang aku tak tahu motor apa yang pakai lagi, tapi aku rasa MT lah banyak pakai. Ni untuk bahagian depan. Bagi aku cantik lah. Dia punya rupa ni walaupun dia macam alien, tapi dia tak terlalu, orang kata apa, terlalu alien lah. Tak, dia still nampak masuk lah. And then kalau tengok lampu belakang pula, lampu belakang ni pun aku rasa antara kelebihan dia lah berbanding dengan MT25. Of course MT25 tu ada banyak juga kelebihan sebab dia sisi pun besar kan. Tapi antara kelebihan yang MT15 ada dekat MT25 tak ada adalah lampu belakang dia ni. Lampu belakang yang specially design untuk dia. Macam MT25 tu kita tengok memang totally ambil daripada R25 lah kan. So nice lah. Bahagian eco ni bagi aku nice. And then kalau kita tengok design dia daripada side ni, kita boleh nampak siluet MT tu. Nampak kan? Design language MT tu memang kuat. Contohnya kita tengok tank dia. Tank dia memang specially design yang membuatkan kau duduk ke depan. Perasan tak? Kau jadi macam duduk ke depan. Dia dapat rasa macam Motard-ish tu kan. Motard-ish ataupun apa orang kata Urban Street Fighter kan. Ada. Motor ni ada feel tu. So kalau dari segi riding position, first kali dia punya seat height dia adalah 810. Dia agak tinggi lah. Sebenarnya dia agak tinggi. Dan macam aku cakap tadi, duduk dia agak ke depan. Dia punya posisi duduk dengan kedudukan dia orang mecun pula. 2 hours later. Okay, sama balik. Dia punya posisi duduk dengan kedudukan handlebar tu memang dekat. Memang ada rasa macam boleh compare dengan Duke 200 kot. Lebih kurang lah. Tapi bahagian footpack ni, kau boleh nampak kan? Bahagian footpack tu macam terlalu ke belakang. Untuk motor macam ni ataupun motor naked macam ni, dia sepatutnya ke depan sikit. Tapi bila aku tengok, dia sebenarnya disebabkan frame dia ni juga. So platform yang dia pakai ni menyebabkan dia tak boleh nak ke depankan lagi footpack ni. Aku rasa tak sama dia punya footpack ni dengan R15. Sebab R15 tu tank dia lebih panjang kan. Dan dia dalam kategori orang kata apa, sports bike lah. Dia punya position footpack tu ke belakang dan okey macam tu. Yang ini walaupun dia dah bawa ke depan tapi tak cukup depan lagi. Dia menyebabkan kaki terlipat dan rasa macam lebih sporty lah. Patutnya untuk naked bike ataupun street fighter macam ni, dia tak perlukan footpack tu terlalu ke belakang. Okay, and then dari segi riding position juga, kita kena tengok handlebar dia. Nampak? Handlebar dia ni memang lebar. Memang lebar. Kalau kau compare dengan naked bike yang kecil, yang 150cc yang lain, memang tak lebar macam ni. Yang ini lebar. So dia ada bagus dia dan ada kekurangan dia. Kalau nak kata kelebihan dia dari segi handling lah. Handling dia kau rasa lebih in control lah. Kau rasa lebih dalam keadaan sedia macam tu. Memang ada rasa macam motat tu lah. Cumanya bila dalam jam tu sebenarnya bila kau punya handlebar lebar, rasa macam takut terkena kereta lah. Itu je lah. Tapi kita punya traffic tak adalah terlampau teruk. Sebab kita punya jalan pun kalau dekat bandar ni agak besar juga. Tak ada isu lah. Sebenarnya aku bawa dekat bandar, kalau kau tengok dekat video aku yang pertama tu pun tak ada masalah. So motor ni dari segi seat dia bersambung. Dekat situ dia memang retain naked bike looks tu lah. Dekat MT25 tu kan dia asing kan. Which is sepatutnya itu memang bukan karakter motor naked. Motor naked biasanya macam ni. Dia punya saddle ni, dia punya seat ni, dia bersambung sekali dengan pillion. And then footpad dia kat sini. Which is kalau tengok tu agak selesa lah kot. Footpad dia agak ke depan dan tak terlalu tinggi. Oh, tadi aku lupa nak mention, tayar dia adalah IRC dan okey lah. Not bad lah sebenarnya. Cuma kalau nak lebih performance, mungkin boleh try tayar lain. Okay, now kita nak tengok switches yang ada dekat handlebar ni. Ini special. Ini macam motor besar ni. Dia sekalikan kill switch dengan starter. Nak kill switch ke atas, kalau turun bawah, kira start button lah. Macam ni bagus lah. So tak ada dah isu orang kata jangan guna kill switch ke apa kan. Sebab sebenarnya antara isu kenapa orang tak nak guna kill switch tu sebab takut dia orang tekan start button dalam keadaan engine dia cut pakai kill switch kan. So kalau dia buat macam ni, selesai lah isu tu. So belah kanan ni ada combination kill switch dengan starter switch. Kemudian throttle dia ni dua kabel, push and pull. Kemudian ni brake depan lah. Brake depan ni tak ada adjust apa-apa. And then belah kiri kat depan ni ada pass light ataupun high beam. Kemudian ni lampu tinggi, lampu rendah. Horn dia ni position dia agak pelik sikit lah, macam jauh sikit. Tapi okey je, aku pun jarang tekan horn. Kemudian ni signal. Tu je lah.
and then ni clutch. Clutch ni agak ringan gak, okey lah. Cuma aku rasa nak kena adjust tapi tak adjust lagi. Okey, dari segi kunci, sekejap ni kunci dia. Kunci dia ni aku ada mention dalam video sebelum ni kan. Dia ada masalah sebab dia tak ada button yang boleh tekan untuk tutup ni. Macam kapcai ada kan. Masalah dia bila dia tak ada, dia terbuka macam ni. Lepas tu dalam keadaan dia menghadap langit ni kan. Kalau hujan memang bertakung air kat dalam ni kan. Lama kelamaan aku rasa takut boleh jam lah kunci ni. Tapi tak tahulah, mungkin tak ada isu tu. Tapi dia macam menadah je lah apa yang turun dari langit. Untuk tutup dia kena pakai ni juga. Bagi aku dia kurang praktikal lah dari segi tu. Okay, now kita tengok meter panel dia. Nice tu. Dia boleh custom, ada tulis-tulis lah kan. Bagus juga lah. Feature tu jarang kita jumpa. Boleh custom lagi kan. Boleh custom message, apa welcome message kan. So meter dia ni bagi aku not bad, nice. Dia negative display. Punya speedo ni besar gila. Nombor ni memang macam nak bagi kau senang tengok top speed berapa kot. And then dia ada RPM dia macam ni. Melintang macam ni. Sebab RPM kita nak tengok kan dah sampai red line ke belum. So dia buat across the total width of meter panel ni. So bagus lah, bagi aku memang nice. And then dia ada gear indicator juga. Dekat bawah ni ada odometer. And then ni meter minyak. So itulah, lampu VVA tu dekat atas ni. So lampu macam indicator neutral, ada macam engine light, engine temperature ni semua ni ada dekat tepi ujung-ujung ni. Untuk adjust dia dekat sini button dia. Ada select dengan reset. Dia bukan dekat switches kat sini lah. Okay, so now aku nak bagi tahu apa yang aku selalu terlupa nak bagi tahu, iaitu harga. Harga motor ni bukan on the road. Basic selling price dia adalah 12,000 macam tu. Tapi itulah, motor Yamaha ni kadang-kadang dekat kedai lain harga dia kan, jadi mahal kan. Tapi harga dia recommended by manufacturer adalah 12,000. Tak termasuk insurans semualah, bukan on the road. So sebelum aku habiskan video ni, jom kita dengar bunyi dulu. Okay, dah on. Bismillah. Alright. Okay. So bunyi memang bunyi single piston lah. Aku rasa ni bunyi yang sama dekat R15 dan juga bunyi yang sama dekat Y16. Dan kita rev sikit. Alright. Okey lah, so aku rasa itu saja kot untuk kita punya walk-around motor MT-15 ni. Kalau korang ada soalan, korang boleh tulis kat bawah. InsyaAllah kalau aku ada masa, ada kesempatan, aku akan jawab soalan-soalan korang. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasi Hari Motovlog dekat Shopee. Link ada dekat description. InsyaAllah pada video akan datang aku akan review abang dia pula. Stay tune. So seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.